Tak ada. Ke 10 kan? Testing. Kita beli suit kan? Wah, kopi ke? Tak boleh je. Tak boleh pergi dah kopi ni. Dia ganggu apa? Biologi. Sound check. Tadi kena dah kopi sebelum main sini tu ya. Testing. Minta siapa-siapa yang tengok live sekarang minta tolong komen sound okey ke tak, visual okey ke tak. Testing. Nazli, minta tolong buka saya dengar sound. Testing. Testing tu dengar kan? Semua ada bunyi macam Noise tu besar. tapi tak apa, yang cakap tu dengar. Cuma untuk ni lah. Oh, walaupun jauh ha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. InsyaAllah kita akan mula dalam 2-3 minit lagi. Minta tolong siapa-siapa yang mengikuti kita live pada malam ni, minta tolong share dulu. InsyaAllah kita akan mula anytime, insyaAllah dalam 2-3 minit ni. Panel pun dah sampai. Get ready insyaAllah. Suara okey kot no? Suara dengan visual. Siapa-siapa yang mengikuti minta tolong komen sikit. Suara dengan quality visual tu okey ke tak? Untuk sesi kita ketika otak perlu inspirasi 2.0, Kopi 2.0, live dekat Klik Coffee dan live di page Book Surgeon insyaAllah. Tajuk malam ni akan sembang pasal PSR, Penang Soft Reclamation. Projek yang baru-baru ni diluluskan lah, ataupun jadi isu jugalah, perbincangan panjang. Soal ada syarat ke, tak ada syarat ke, 71 syarat ke, berapa syarat ke, yang tu kita akan sembang lagi. Suka untuk diingatkan, malam ni kita tak sembang nak berkiblat ke mana-mana parti politik lah. Kita sembang pasal kebajikan tu, kita nak kembali balik kepada rakyat, dan kita nak tengok benda tu menjejas ke alam sekitar ke tak, dan sebagainya. Hak tu benda fokus kita yang paling utama. Tuan ready dah kau? Nazli, okey, ready dah. Lagi intro sikit-sikit, pasin dekat Bazit tuan insyaAllah. Dia tanya kita jawab. Tu lah. Kalau nak goreng macam-macam. Goreng ni panjang cerita. Dah? Dia tak habis. Tak orang je nak. Saya tak pegang pada orang. Ingat aku. Kalau lagi jelas, kalau macam Pegang lah. Boleh. So ini dah boleh start ke apa? Tak macam mana Bazin nak hold tu? Tak, nak follow yang ni lah. Dia aktif. Saya ikut dia tanya, kita jawab lah. Saya rasa dia tanya pun based on soalan tu juga lah. Dia boleh hidup.
Respon apa dia tanya. Okay. Tapi inilah. Boleh ke noh? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat petang saya ucapkan pada semua yang sedang menonton. Dan insyaAllah ini seperti mana yang dikatakan pada awal tadi oleh Pak Adi lah, ini adalah sesi KOPI apa? Ketika otak perlu inspirasi 2.0, di mana sebelum ni kita dah pernah adakan sesi ni kat sini juga di lokasi yang sama. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di Creek Coffee di Taman Haji Mat Amin, Bukit Mertajam. Ini Pematang Poh. Kena highlight tu lah. Pematang Poh tu kena highlight kuat sikit. Dan pada malam ni juga kita akan membincangkan, saya rasa ni topik sebenarnya kalau nak cerita sampai pukul 11 ni patutnya tak boleh habis lah. Dia kronologi dia sangat panjang sebenarnya. Kalau nak cerita bab kronologi pun saya ingat akan mengambil masa yang sangat panjang. Jadi mungkin kita akan dapat sedikit input yang ringkas dan padat daripada panel kita, yang saya kira kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti beliau di especially di media sosial beliau sendirilah, antara orang yang aktif terutama membabitkan isu kita pada hari ini, iaitu Penang Self Reclamation, yang membabitkan projek pembuatan projek tambak 3 buah pulau yang membabitkan, saya ingat saya lebih kurang 4,000 hektar ke ekar? Ekar. 1,800 hektar. Saya ingat saya dipahamkan kalau saiz sebuah padang bola pun membabitkan lebih kurang 1.3 ekar. So ini membabitkan lebih kurang saiz yang lebih besar lah, yang merangkumi kawasan yang berdekatan juga dengan rumah saya. Saya tinggal di balik pulau. So kawasan yang terlibat adalah kawasan bermula daripada, saya faham, Teluk Tempoyak dekat Permatang Damalut. So orang Pulau Pinang memang akan familiar dengan kawasan tu, sehingga kawasan Gertak Sanggul, Teluk Kumbar. Itu antara projek yang ni lah. So, mungkin saya akan intro sedikit lah. Mungkin pada yang menonton ni mungkin tak tahu apa projek PSR ni, apa benda, macam mana dia ada, macam mana dia wujud, macam mana boleh tercetusnya idea PSR dan sebagainya. Mungkin saya akan briefingkan secara ringkas. Untuk pertama kalinya, asas kepada projek ini merupakan projek yang dirancang oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu yang diberi nama sebagai Penang Transportation Master Plan, PTMP. Itu bahasa ringkasnya, yang membabitkan, kalau kata nak faham tu, antara projek-projek yang membabitkan pembinaan seperti monorail, LRT, lepas tu highway pun. Saya ingat terowong bawah laut masuk sekali masuk sekali dalam pakej PTMP. Dan saya difahamkan akan diimplementasikan, yang dirancang pada tahun 2050. Tak tahu lagi dah nak siap. Drag. Itu berkaitan sikit lah dengan PTMP. So apa kaitan PSR dengan PTMP? Apa yang berdasarkan pembacaan saya lah, berdasarkan bacaan ni daripada apa kepasan Abang Zid sendiri, kajian Abang Zid sendiri kata ni, PSR ni diorang kata diwujudkan adalah sebagai satu perjanjian pertukaran tanah untuk membuat pembiayaan terhadap projek PTMP tu tadi. So nak cover pembiayaan tersebut, projek ada perlu buat projek tersebut lah, projek 3 pulau tu. Jadi isu yang kita nak bincangkan malam ni, mungkin Abang Zid akan sentuhkan sedikit tentang kronologi dia. Dan saya dipahamkan projek ni sekejap diluluskan. Saya ingat 2019 kot, pernah sekali dah diluluskan. Kemudian 2021 batal balik. Dan datang yang isu balik yang lately ni pada tahun ni lah, beberapa ni. Di bawah pemerintahan kerajaan baru, yang pada waktu itu saya ingat kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri adalah orang yang sama yang turun pada sesi pertemuan nelayan pada 2021. Saya ingat sebab saya pun ada waktu itu, saya turun. Dan waktu itu antara 2019 dia turun sebelum Covid, lepas demo. Tu antara orang yang orang kata membangkang lah, atau membangkang pada idea-idea penghasilan projek ni. Tapi pada zaman pemerintahan kini kita nampak
dia projek ni telah diluluskan oleh pihak EIA. Saya ingat saya berapa syarat, 71 syarat yang telah ditetapkan. Jadi mungkin kat sini kita akan dengar perbincangan yang agak leceh, apa yang menyebabkan benda ni sekejap okey, sekejap dibangkang dan kemudian ditubuhkan kembali. Jadi untuk persoalan awal ni kita akan dengar sikit kupasan daripada Abang Zik. Sikit pengenalan, saya lupa nak perkenalkan Abang Zik sikit lah. Abang Zik Zikrullah lebih dikenali sebagai pengurusi Lestari Khazanah Alam Pulau Pinang, LEKAS. Dan sekarang ni saya difahamkan juga merupakan pengurusi Rakan Alam Malaysia dan merupakan pengurus bahagian korporat pengantarabangsa dan Yayasan Strategik Lestari ataupun YSL. Dan yang paling commonnya saya start follow Abang Zik ni lepas tengok Abang Zik kupas banyak isu PSR antara aktivis alam sekitar, yang saya rasa kalau orang Penang yang mengikuti perkembangan especially isu ni memang akan kenal Abang Zik lah. Jadi mungkin Abang Zik untuk awal ni Abang Zik boleh intro sikit lah, sedikit sebanyak kronologi tentang projek PSR. Saya faham sekarang ni PSI sama kan? Sama. Tapi dia agenda dia tu ada maksud lah kenapa dia ubah PSI tu. PSR ke PSI. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak macam ni dengar sikit kot noh. Ya, okey. Okey, ngam. Okey, tadi Nazli, terima kasih Nazli dah intro sikit sebanyak. Cuma kita nak sambung sikit sebab benda kita nak tengok di sudut kronologi. Sebenarnya kalau nak cerita kronologi ni dia ada fasa. Dia ada fasa sebelum 2015. Lepas tu fasa 2019 dan fasa 2021. Fasa 2021 dan fasa 2023. Banyak fasa. Cuma fasa yang 2015 tu agak dramatik. Sebab apa? Projek ni pada tahun 2015 waktu tu di bawah BN, Federal Government, bawah Datuk Seri Najib lah. Datuk Seri Najib pada waktu tu memang dia buat study. Dia buat satu study, dia serah grant study tu kepada satu pusat kajian dekat USM ataupun nama dia Sempris lah, Center of Center of Global Study macam tu lah, kena check balik. Dalam Sempris tu dapat kajian di sudut sosiopolitik, sosiobudaya, di sudut ekonomi semua. Dan kajian tu memang tak mencadangkan untuk projek ni diteruskan. Jadi 2015. Ya. Jadi kita fahamlah bila pada era tu bila buat kajian tu maksudnya ada sebab yang menyebabkan kalau buat tu tak sesuai. Okey, cuma bila federal tak setuju, pada waktu tu Wan Junaidi jadi Menteri Alam Sekitar. Sumber asli dan alam sekitar Wan Junaidi. Dan dia pun kalau kita tengok banyak statement dia memang konsisten dia tak setuju. Wan Junaidi ni special sikit. Dia adalah menteri yang dia bekas polis dan dia adalah menteri yang menguasai undang-undang. Dia agak ni lah, dia teliti benda-benda macam ni. Okey, waktu tu 2015 memang tak boleh. Maksudnya state government nak buat. Bila state government nak buat, jadi naratif yang dia mainkan pada waktu tu adalah dia kata okey, asalkan bagi kelulusannya kami cari duit sendiri. Okey, kami cari duit sendiri. Tapi benda tu bertitik tolak daripada PTMP tadi. Pada tahun-tahun yang awal tu, antara sebelum 2016 dan lepas sikit pada 2015 dan lepas sikit pada 2015, sebelum 2019, itu yang dia mainkan. Dia kata asalnya nak buat ni adalah sebenarnya nak selesai masalah trafik. Itu pada waktu tu. Dia kata nak salah trafik tak apalah. Jadi bila nak selesai masalah trafik, lepas tu datanglah satu developer, satu konsortium untuk cadangkan okey, nak selesai masalah trafik, jadi perlukan fund. Bila fund kita kena tambak lah orang. Jual tanah dapat duit. Okey, bila dapat duit baru boleh kita buat PTMB. Okey, pada waktu tu. Okey, tak apalah. Lepas tu bila dah kerajaan berubah apa semua, bila kerajaan berubah tahun 2019. Bila kerajaan berubah dia jadi keadaan yang beza pula. Asalnya EIA sebelum tu memang di awal tak lulus, tak lepas langsung.
2019 naik je Yobiyin, terus tak lama lepas tu lulus. Okey, bila lulus waktu tu ialah penentangan nelayan pun dah mula berlaku lah. Okey, bila dah lulus dia jadi lain cerita pula. Maksudnya pada waktu tu Lee Kuan Yew jadi Menteri Kewangan. Jadi macam-macam lah dia buat untuk membolehkan benda tu. Dan sampai tahap apa yang dia buat sampai kita track waktu dia jadi Menteri Kewangan, walaupun pada waktu dia cakap apa kita hutang trilion waktu tu, Naratif yang dia main betul lah. hutang trilion, tapi still untuk nak buat PTMP ni, LRT ni kita boleh cari duit. Tapi still patutnya pada waktu tu hang dah jadi federal, hang dah jadi state, tak perlulah nak tambah lagi. Alasan sebelum ni federal tak mau support. Bila tak mau support, kami kena jual tanah, kami kena tambah. Tadi pada waktu tu dia nak juga tambah. Akhirnya kita pun nak fikir, sebenarnya dia nak buat PTMP ni ke dia nak tambak laut? Rupanya makin lama makin terserlah lah. Kita tahu memang yang tambak laut ni adalah satu benda yang jadi idaman lah. Tak apalah, last sekali tuntang sampai untuk start projek tu. Maksudnya walaupun dua-dua federal dengan state dia jadi kerajaan yang sama pun, dia tetap nak tambak juga. By right federal boleh pump duit, tapi tetap dia nak tambak juga. Walau nak tambak pun still dia cari duit juga, nak tambak lepas tu bagi duit juga. Tak apalah, diringkaskan cerita. Lepas tu jadi naratif tu yang dia main. Maksudnya nak buat untuk selesai masalah trafik, PTMP, Penang Transport Master Plan, kena tambak, kena cari duit. Tapi dapat government pun tak cukup duit juga kan. Tak apalah, okey. Lepas tu bila dah berlaku perubahan government, sebelum perubahan government pun dah ada gerakan nelayan ni mencabar. Maksudnya wakil nelayan dah start mencabar kelulusan EIA melalui unit nelayan. Sebab dia ada cerita lah. Sebab nelayan pun mula-mula dia pening lalat lagi nelayan ni. Dia mula berpecah lagi. Tak nak decide macam mana ke? Dia sebab pada era tu kita kena faham sikit dia punya politik pada waktu tu lah. Bila dua-dua federal state parti yang sama, grup politik yang sama, federal yang sama, nelayan time tu pening lalat. Nelayan yang fikir, kalau aku tak terima offer langsung aku tak dapat apa. Kalau aku lawan sangat nanti aku putih mata apa tak dapat. Yang menyebabkan ada dua mazhab juga nelayan pada waktu tu. Mazhab awal nelayan macam tu. Sebab ialah bila orang ada kuasa dengan machinery government, dia buat propaganda tu, dia kata daripada aku tak sekupang pun tak dapat, biar aku dapat juga. Jadi dapat sikit lah. Yang menyebabkan mula-mula pada waktu pecah. Tapi tak apalah, alhamdulillah ada satu nelayan ni, Haji Zakaria ni, melalui unit dia unit Sungai Batu, dia istiqamah dari awal ni. Dia memang orang biasa je, dia pencen USM. Hanya dengan pendedahan dia dengan USM tu, dia ada knowledge sikit untuk lawan. So dia melalui unit yang dia challenge melalui unit dia dulu, satu unit. Sebab kena faham juga struktur nelayan ni, dia ada persatuan nelayan nasional, negeri, lepas tu ada kawasan, lepas tu ada unit. Ni unit je. Dia fight. Bila dia fight last sekali, yang asal persatuan nelayan negeri pun, yang asalnya duduk 50-50, akhirnya kami pun NGO datang support. Sebab kita NGO luar, kita tak ada local standard yang kuat. Maksudnya dalam sesuatu isu, local standard yang kuat adalah mesti the main stakeholder, pemegang taruh utama, itu nelayan tu sendiri. Mula-mula dia pening 50-50. Bila kami masuk, kami advice macam ni macam ni. Sebab apa? Sebab kita advice di sudut ni lah, kalau benda ni diteruskan, banyak impact yang besar akan berlaku, especially untuk jangka masa panjang. Ya, jangka masa panjang. Bila dah bila benda tu dah kita advice, akhirnya diringkaskan cerita, nelayan asalnya berpecah, dia bersatu dan akhirnya dia fight sampai walaupun
fight-nya sampai tahap Penyatuan Nelayan Peringkat Negeri tu sampai dia pergi ke demonstrasi pada 11 Julai 2019. Itu kemuncak. Kira ada berapa ratus nelayan ke apa. Kita berjaya menghimpunkan dalam 200 nelayan lebih ke. Kira sejarah tu nelayan turun ramai-ramai tu untuk lawan tambak laut tu. Sebab kita tengok kalau sejarah yang tambak-tambak laut di sebelum ni yang memang kalah awal ni, contoh dekat Forest City, nelayan yang dah kena ugut yang tu lah kali rela Di Melaka pun sama rela. Tapi yang ni dia menunjukkan satu sikap yang committed lah untuk mempertahankan hak dia. Sebab kenapa hak dia? Sebab dia turun-temurun kot. Daripada tak ada apa, kawasan tu dia duduk dulu. Kita ni tiba-tiba ramai nak rampas tempat dia. Tak apalah, dia lawan semua. Bila dah pergi situ, selepas 2-3 hari demonstrasi nelayan tu yang dia balik, terus PMX sekarang PMX. Sebelum ni Datuk waktu tu Ketua Pembangkang lah, masih di tepi terus balik set appointment dengan nelayan di Sungai Batu, datang dan jumpa dengan nelayan. Cuma saya ada dalam majlis tu, mungkin Nazli rasanya ada kan. Cuma saya masih ingat lah pada tarikh 13 Julai itu, dua keyword penting yang saya masih ingat sampai sekarang. Antara benda yang dia kata, I do not know of a single area in the world with big reclamation project where the fisher folk welfare was preserved. Maksudnya dia kata, aku tak pernah tahu kat mana satu tempat yang dalam dunia ni yang kalau ada big reclamation, batu nelayan akan dijaga dia punya kebajikan dia. Jadi maksudnya berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan ilmu pembacaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga pada tarikh tu dia sebut begitu. Jadi kita quote benda tu kerana kita pegang lah. Tak apalah. Okey, nanti kita tengok sama ada dia akan jadi kitab suci ke Bible ke tak tahulah lepas ni. Yang tu tak tahulah, plot twist akan ada. Okey. Okey, itu antara statement yang dia sebut lah di Sungai Batu. Dia sebut kat semua orang dan kita dengar. Rakaman ada. Dan seterusnya dia sebut juga pasal dia sebut tentang apa tu, pampasan lah. Antara benda yang dia sebut lah, dia kata gini, sikit gini, tapi saya tidak akan membelakangkan kerajaan negeri. Yalah, pada waktu tu federal government dah pada waktu tu federal government masih ni, cuma Tun M jadi PM pada waktu tu. Dia tak jadi PM pada waktu tu. Lepas tu dia kata, tapi saya tak akan membelakangkan kerajaan negeri. Saya akan tetap bawa isu ni dan minta penyelesaian yang sangat baik. Dan dia bukan soal pampasan seperti mana Saudari Nazri kata. Maksudnya dia quote waktu tu pengurusi Pem Mutiara cakap itulah. Dia nelayan melawan ni bukan soal pampasan. Kadang-kadang orang kampung pun tahu. Dia kata ni, projek bilion-bilion, permulaannya adalah 16 bilion. Dia mungkin akan sampai 40 bilion. Pampasan berapa? 10,000, 20,000. Saya pun tak nak. Okey, saya nak cadangkan saudara nelayan-nelayan sekalian, jangan terima. Jadi dia kata, kalau pampasan, kalau dah nelayan tahu 16 bilion, 40 bilion, kalau 10,000, 20,000 pampasan, jangan terima. Okey, kita pegang benda ni, kita quote sampai sekarang. Cerita 2019. Kita nak cepat sikit lah cerita 2019. Okey, itulah skrip yang pegang. Lepas tu cuma selepas tu berlaku perubahan politik semua, berubahlah kerajaan semua. Dalam masa yang sama, nelayan ni dia bersatu hati lah di bawah kepimpinan yang ada. Asalnya daripada kecil unit nelayan, akhirnya hasrat yang dibawa oleh Haji Zakaria Melayu unit tu mula diterima di peringkat nelayan peringkat negeri. Maksudnya dah jadi suara persatuan nelayan lah pada waktu tu. Lawan sampai tahap nelayan dapatkan khidmat daripada peguam.
untuk mencabar keputusan EIA. Kita nak tahu pasal cabar keputusan EIA. Kadang orang kata cabar kat mahkamah ke? Tak, dia bukan mahkamah. Dia kena faham dalam ni, hari ni saya bawa jugalah ni kan, EQA, Environmental Quality Act atau 1974, ataupun orang panggil Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dia dalam part 8 dia ada bahagian fasa ke-35 dengan 36, dia ada appeal dengan appeal board. Kat sinilah sebab tu peruntukan untuk merayu keputusan ni memang ada dalam akta. Dia bukan mahkamah. Dia mahkamah tu cerita lain. Maksudnya kita tak pergi lagi, kita nak buat mahkamah ke apa, kita tak pergi lagi. Kita hanya menggunakan peruntukan lembaga rayuan dalam akta saja. Dalam lembaga rayuan ni membenarkan selepas beberapa hari, kalau tak salah dalam 30 hari ke berapa dari tarikh pengumuman, untuk siapa-siapa nak rayu keputusan yang dibuat oleh ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar untuk kita revoke keputusan tersebut lah. Jadi okeylah, akhirnya diringkaskan cerita bila dah merayu dan ada berlaku perubahan agama. Bila perubahan agama tu nelayan pun jadi kuat balik lah kan. Kalau tidak sebelum ni bukan senang kot. Pada waktu tu sebahagian orang dah kata lawan pun tak menang Ikut je lah. lawan pun tak menang. Federal dia, contoh federal dah kerajaan yang sama, state kerajaan yang sama. Jadi bila dah berubah kerajaan tu, dia buka sedikit sinar lagi lah. Buka sinar, teruskan rayuan. Bila rayuan dibuat, akhirnya pada tahun 2019, akhirnya September kalau tak silap. Waktu tu 6,000, saya fahamkan 6,000 orang nelayan. Tak, yang ni maksud bila rayuan tu. Akhirnya rayuan tu membuat keputusan untuk membatalkan kelulusan. Okey, sebab apa batal? Batal sebab dia lulus pada keadaan status kawasan tanah tu belum digezet sebagai masuk dalam rancangan struktur negeri. Sebab kita kena faham planning Malaysia, rancangan Malaysia ni dia kena plan Malaysia dia kena gezet kawasan tu, mesti ada kawasan yang dikonsider dalam zoning yang baru dulu, baru boleh lulus EIA. Jadi pada waktu tu dia lulus dulu. Tapi tak gezet lagi. Tak gezet lagi. Jadi tak tally automatik batal. Cuma kita pun, orang yang merayu ni pun tak masuk lagi hujah-hujah lain. Jadi tak apalah. Lepas tu batal. Cuma bila senario sekarang pada tahun 2023, bila ada perubahan dan kembali kepada balik tahun 2018 sebelum ni lah, dia ada dua agama yang sama balik. Jadi dia jadi macam raya Hindu balik lah orang panggil. Dia maksudnya dia jadi macam kelulusan tu akhirnya luluh balik pada 11 ke 3 April baru ni lah. Okey, bila lulus balik ni yang menyebabkan nelayan pun dia pun mula rasa iyalah kita tercabar balik lah. Elok-elok lulus, elok-elok dah batal, lulus balik. Cuma pada waktu itulah kita mula menggunakan time machine kita untuk mengungkap balik ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab sebelum ni dia tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, siapa nak kata apa-apa pun tak boleh lah kan. Saya belum jadi PM pada waktu tu. Dia hanya turun jumpa dengan nelayan. Ya. Jadi pemudah cara. Dan tapi pada waktu tu dia jadi macam janji dan komitmen lah. Sebab dia sebut tak mungkin dia tak faham lah macam ni. Dia faham awal. Tapi bila diluluskan pada keadaan Menteri Alam Sekitar adalah daripada orang parti dia. Yes. Betul. Menteri Alam Sekitar adalah orang parti dia. Lepas tu selalu cakap soal climate change pula tu. Sedangkan dalam study EIA ni memang dah sebut kalau projek ini diteruskan akan menyebabkan 3.2 juta tapak karbon ataupun carbon footprint. Kesan dia. Jadi
boleh relate dengan soalan hadirin. Ada yang tanya kat sini, Ali Akmal Azhar, dia kata, tapi bukankah tambakan laut ni akan menitik beratkan, melestarikan alam sekitar dahulu, dia kata. Maaf bertanya untuk lebih jelas. Kerana dia kata aspek kelestarian tu akan dititik beratkan. Betul ya? Okey, kena faham gini. Sebab macam mana? Okey, aspek kelestarian tu last sekali nak reduce carbon footprint kan. Kita mudah kan. Tapi kita pergi Tambun dulu yang menyebab kesan impak besar dulu. Lepas tu kita nak repair balik. Macam nikotin punya hal lah. Banyak lah. Dia macam mana? Dulu lepas tu baru nak awal. Dia buka floodgate dulu. Lepas tu elok Banjir tu. banjir dulu. Lepas tu kita buat wayang kulit lah. Okey, tak apa. Kami lah jadi hero pada waktu tu. Sebab tu kalau nak jadi hero daripada awal. Ikhlas hero-nya. Jangan kita yang create that problem. Lepas tu tiba-tiba kita beritahu kita hero. Ini orang panggil apa? Saya sebut perkataan ni saya jadi resis. Jadi payah juga. Wayang lah ni. Jadi apa makna benda tu kalau kita pelingkuk dulu, lepas tu lingkupkan dulu, lepas tu tiba-tiba kita repair balik, lepas tu kita claim, oh, aku adalah hero. We solve the problem. We solve the problem. Jadi that typical yang orang dipandang oleh kebanyakan orang politik. Ramai orang pergi orang politik macam tu. Yalah, bukan semua orang politik macam tu. Tapi itulah seni kebanyakan orang politik adalah dia sengaja create that problem supaya dia boleh jadi hero untuk selesaikan masalah tu. Padahal benda tu tak boleh selesai sepenuhnya sebab dia dah buat masalah tu awal dulu. Jadi kat situ pun ni lah, sebab dia akan jadi satu benda yang sangat kartun dan sangat lawak dan sangat badut bila kata oh aku dia lingkupkan dulu, lepas tu dia nak berbetul balik kan. Mungkin ada orang pandai bagi metafor, mungkin akan banyak lagi metafor yang sesuai lah, boleh difikirkan lah. Tapi benda tu sangat tak logik lah, sangat tak logik kan. Contohnya macam, ialah kita faham dalam klaim-klaim yang disebut tu, lepas ni kita nak buat smart city, lepas tu kita nak setiakan pejalan kaki, nak tanam balik pokok bakau, nak repair balik ekosistem. Tak sama. Benda tu Tuhan dah buat elok dah. Kita pelingkup, lepas tu kita nak buat dengan cara fikir kita sendiri. Dia takkan sama. Tu analogi mudah lah saya kira. Ya. Cuma okey, balik pada tu, benda tu sekarang ni dia point dia sampai dekat sini lah. Maksudnya apa yang yang dikatakan dahulu dia dah yang dijanjikan dulu dia akan berubah. Cuma saya tertarik dengan tu lah bila dah statement yang sebut pasal yang pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim memang dia clear, dia beritahu kata dia tak akan ada pun mana tempat yang big reclamation nelayan akan terjaga. Maksud dia clear, patutnya dia faham lah. Cuma kita tak tahulah, sebab kita nak tahu benda tu ikhlas ke tidak ikhlas adalah apa yang dia akan buat seterusnya, bukan apa yang dia sembang lah. Siapa belum boleh sembang, burung kakak tu apa boleh sembang, hebat lagi pada kita. Okey, yang seterusnya adalah dia sebut kata kalau pampasan 10,000 20,000 jangan ambil, saya pun tak nak. Okey, benda ni sebelum apa yang berlaku sekarang pun, sebelum lulus baru-baru ni pun, apa yang ironinya adalah TKM1 YB Datuk Zaki Uddin dia adalah TKM1, dia dilantik menjadi pengurusi task force nelayan. Dalam fungsi pengurusi task force nelayan ni adalah untuk convince nelayan-nelayan supaya terima tawaran pemaju. Apa yang dia nak bagi, katanya boat, nak bagi duit 20,000, tapi dia hanya bagi kepada tekong. Sebab nelayan-nelayan ni ada tekong, ada awak-awak. Maksimum tekong saja dapat 20,000 tu. Bukan semua. Sebab tu kena faham detail statement tu. Bukan semua dapat. Maksudnya tekong je dapat. Okey, kena faham. 20,000 tu pun dah tak comply. Ejen yang menjalankan apa yang nak ditawarkan oleh
pemaju ni juga adalah TKM1. Dia adalah daripada parti yang sama dengan PMX. Tak kontradik gitu. Bos kata lain, hang buat lain. Itu satu benda dah. Dah kata dah. Dah katun dah. Okey. Ingat power dah lah 20,000. Dia punya diskaun lebih lagi. Maksudnya diskaun seterusnya adalah awak-awak saja kalau nak dapat 20,000 tu. Ada lagi diskaun dia kata. 20,000 tu dia bukan bagi sekaligus. Dia bagi sedikit-sedikit. Okey, kita kena faham apa makna bagi sikit-sikit. Kalau pemaju bagi terus 20,000, depa cabut lari. Jadi nak pegang nelayan ni bagi sikit-sikit lah. Jadi nampak macam kita duk pemain, kadang ada orang nak pemain binatang apa, kalau nak buat kerja apa kita bubur umpan kat depan. Jadi benda tu yang kita nampak tau. Dia bagi sikit-sikit. Dia takkan bagi ni. Dia bagi mula-mula bagi 500 dulu, bagi ni dulu. Macam Wang Rahmah. Ya. Berperingkat sikit-sikit lah. Itu tak tahu kalau nak samakan. Tapi itulah elemen dia. Sebab kita akan tanya satu soalan mudah. Kalaulah dapat 50,000 sekalipun seumur hidup, lepas tu kawasan yang subur dengan tempat nelayan nak menangkap ikan tu lingkup habis tu, apa makna dapat tu? Ni dia nak bagi 20,000 berperingkat-peringkat. Benda tu yang nelayan pun argue juga. Maksudnya sembang bilion-bilion bagi 20,000. Yalah, adalah jawapan maju, dia kata itu adalah harga pasaran tu setakat ni paling tinggi punya tu. Kita balik tengok kepada sebelum ni tambak laut di Tanjung Tokong Masmuan. Ada kata bagi 15,000, ada yang tak bayar habis lagi pun ada. Jadi itu sejarah-sejarah pemaju-pemaju yang buat macam tu terhadap nelayan. Jadi kat situ pun kita boleh nampak benda yang pelik lah. Benda yang pelik. Okey, sekarang ni bila TKM1 sendiri yang jadi ejen untuk convince, itu adalah satu yang kontradik. Bila PMS sebut lain, orang dia sendiri sebut benda lain. Jadi kita rasa apa benda sebenarnya ni. Okey, cuma satu benda lagi saya nak sentuh pasal apakah stand orang yang stand beberapa pihak dalam stand terhadap isu ni. Satu grup yang tak mau terus, iaitu grup yang mainstream dalam kalangan nelayan yang ada sekarang, majoriti. Maksudnya kami takkan mau terus benda ni. Sebab sana itu adalah periuk nasi kami. Bila orang pergi Kamboi, maksudnya apa? Lingkup lah. Satu grup lagi yang nak sepenuhnya dengan justification ini adalah kemajuan, ini adalah peluang pekerjaan. Kita ada argument tu lah, tak apa. Okey, sagi boleh ulang tanya. Satu grup lagi tengah-tengah. Dia kata asalkan diberi pempasan yang sesuai, okeylah. Win-win situation. Pada dia win-win. Pada dia lah. Pada dia win-win. Dalam analisa saya lah, saya melihat pandangan PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang tengah-tengah. Dia kata, sebab tu dia sebut tadi, kalau bagi 10,000, 20,000 saya pun tak nak. Maksudnya dia kata apa? Bagi lebih. Bagi lebih madai, okeylah terima. Sebab apa? Dia nak jaga dua-dua. Dia nak jaga kawan baik dia kerajaan negeri yang memberi sokongan untuk dia ada kekuatan kestabilan politik dia, dan dia pun nak jaga juga sebahagian nelayan yang jenis pasrah. Pasrah ataupun nelayan yang jenis yang jenis dia tak cinta pada laut pun. Sebab apa tak cinta pada laut? Sebab ada beberapa kategori nelayan. Ada orang salah faham. Nelayan ada beberapa kategori. Ada nelayan part time. Ada nelayan full time. Ada nelayan tua nak mampu lah. Tua nak mati dah lah. Maksudnya dia kata, aku berumur tak banyak mana dah. Kalau dapat 20,000 for good, okey. Jadi kena faham dua kategori yang tadi. Satu yang part time, sebab dia ada kerja lain, dia ada income lain. Dia part time je.
Okey Wat, aku dapat 20,000. Jackpot lah. Oh, nelayan macam ni memang tak sayang laut tu. Sebab itu bukannya tempat cari, bukannya anchor utama income dia. Itu bukan kehidupan dia. Dia sayang tak sayang je laut tu. Nelayan kedua yang dia fikir yalah, dia fikir apa lagi aku nak. Aku dapat yang tu, aku boleh relax dah lah. Lepas tu biarlah hak generasi sebelum ni mereka pandai-pandai lah dia buat hidup, mereka nak kerja guard ke, nak jadi buruh ke lepas ni, itu high mereka. Okey, saat tu kena faham, jangan tertipu dengan propaganda media kata oi nelayan setuju. Kena faham nelayan yang mana setuju. Jadi kena faham, kalau kita tengok nelayan setuju tu, dia kategori mana? Hak dua tadi. Hak ramai lagi ni tak setuju. Jadi jangan kita terus percaya nelayan setuju. No, nelayan ada dia punya kasta dia juga. Kalau kasta hak jenis, kasta yang jenis tak sayang laut, kasta yang jenis jiwa dia minda tertawan, yang memang dia boleh dibeli dengan benda-benda yang bersifat sementara, bersifat sikit-sikit, jackpot dapat duit. Tapi nelayan yang betul-betul jiwa dia nelayan, yang mana dia melihat nelayan ni ada satu kerjaya besar, adalah satu, orang panggil apa kalau nak ulas lagi, local wisdom, kearifan tempatan. Maksudnya kalau kita bicara pasal nelayan pun, hanya pasal nelayan ni banyak ilmu yang dia ada. Nak dia kena tahu pasal angin, kena tahu pasal bulan, semua pasang surut. Ingat senang, Banyak ilmu dia tak sedar. cuma marketing tak power. Kita gagal. Maksudnya Kita masih lagi membawa naratif nelayan tu Miskin. Paling simple lah. miskin. Padahal kalau kita pergi di luar negara, kita pergi bodoh. Sebab saya pernah tinggal kat France. Nampak kadang nampak bodoh, tapi dia jual tukang kayu dia tu, tukang cih dia tu, kata ini kami yang paling premium semua kan. Sebab apa? Dia bangga dengan apa yang dia buat, dan dia sell the value proposition atas tradisi-tradisi dia. What is the lack of our nation is, bila kita kadang terlalu Eurocentric. Kita terima civilization daripada luar, kita terima tamadun daripada luar, ataupun madani that so called daripada luar, tapi kita tak angkat benda-benda yang satu benda kearifan lokal yang mengangkat kita. Jadi kita lah kali fikir jadi nelayan kan tu miskin. Kita tak cuba upgrade nelayan tu. Contohnya menjawab lah pasal ekonomi tu. Ada orang kata okey, kita kena tambak ni barulah peluang pekerjaan ekonomi datang. Kita boleh fikir idea yang lebih lagi. Takkan lekeh sangat pemerintah di Pulau Pinang ni dengan ada segala institut yang study dia semua ni untuk melihat peluang-peluang di sudut ekopelancongan, peluang-peluang daripada pelancongan berasaskan warisan. Sebab apa? Kalau kita buat harga premium tapi kita bagi value yang lebih, orang nak. Contohnya kan, tiba-tiba ada, kalau mari ke Penang, dia ada package kita melancong untuk merasai tangkap udang, ikut tradisi nelayan, bagi harga mahal sikit, orang bayar. Sebab apa? Benda tu takkan boleh dapat kat mana-mana. Apa yang acuan yang dia nak buat adalah dia nak buat batu, nak buat mall, nak buat segala apa benda tu. Last sekali ingat orang kod barat tu main nak tengok mall kita ke? Apa pun ada mall lepas. Kita pun banyak mall lah. Jadi nak tengok kita punya value local wisdom kita tu, kearifan tempatan kita. Kalaulah kita katakan kita ni madani, bertamadun, kenapa kita tak angkat the local wisdom yang kita punya? Kenapa kita pupuskan dia? Kenapa kita mandulkan nilai-nilai yang ada pada nelayan tu, yang mana ada ilmu turun-temurun dia tu? Nak sembang madani, benda ni lah madani dah. Kalau nak sembang madani, kalau nak bincang dengan orang yang sebahagian lagi yang memang kepala otak dia adalah materialistik, memang macam tu lah acuan dia. Nak maju kena buat bangunan banyak, kena gitu, kena gini. Tapi kalau orang yang kononnya duk sembang pasal madani, apa lagi lah dengan macam-macam istilah lah,
Kelestarian. Kadang apa tu hikmah insaniah ke apa benda, karamah insaniah. Apa makna duk sembang pasal karamah insaniah kalau tak boleh terjemahkan dalam acuan pembangunan? Duk sembang pasal apa tu khairu ummah, karamah insaniah, madani, tapi bila buat pembangunan hutan batu, kopi balik kat tempat lain nak buat. Forest City buat tu, dia pun nak buat macam tu. Apa tu dia nak buat juga apa tu yang orang panggil apa yang apa tu untuk industri semua, seolah-olah macam tak ada di bahagian seberang, tak ada tanah. Itu kritik-kritik yang itulah. Kalau nak cakap pasal madani, biarlah kita kreatif untuk cakap soal madani, jangan sembang sajalah. Saya rasa mungkin saya dah bagi saya kasal ni dan saya jentik 2-3 benda mungkin untuk Nazli inilah. Serah balik pada Nazli. Okay, baik. Saya kira itu satu kronologi, saya tak boleh kata ringkas lah tu, kira panjang-panjang juga lah. Daripada tahun 2015 dan sehingga kini bagaimana terjadinya dari sudut isu pembangunan, kontroversi dan sebagainya lah. Okey, mungkin saya akan go through pada komen jugalah. Kita punya Facebook live. Daripada orang yang tanya soalan yang sama juga tadi, Ali Kamal Azhar. Dia mengatakan sebab apa yang dibaca dalam laporan penuh untuk projek tambakan laut yang baru ini ada beberapa penambahbaikan untuk keterjaminan alam sekitar dan sektor perikanan. Okey. Yang kedua saya baca terus sekali lah. Saya Abang Zik beri komen sekali lah. Daripada Pak Ngah bin Ismail atau Abang MJ, dia kata sekiranya kita ambil kira projek tambak laut ini mesti jalan juga untuk kebaikan negeri jangka panjang. Apa yang boleh kerajaan negeri buat untuk soften the impact kepada sosial dan environment? Satu, mungkin dia bagi carangan ataupun soalan sekali lah, reskilling dan penempatan semula golongan nelayan. Dan yang kedua, scale down PSI kepada Island A dahulu. Itu soalan yang diutarakan. Mungkin mesti boleh bagi sedikit komen lah. Okey, pertama sekali memang bukan sekali lah duk dengar komen ni. Komennya kata dah upgrade dan maksudnya ada improvise, penambahbaikan terhadap apa tu EIA lah. Katanya begitu. Cuma kena faham gini, bila kita buat projek pembangunan yang massive reclamation macam ni, dia akan bagi kesan impak yang sangat besar terhadap alam sekitar dan akan bagi kesan yang besar terhadap perubahan di sudut sosiopolitik dan sosio-budaya. Bermakna sosiopolitik, sosio-budaya ni adalah bila berubah demografi. Okey. Yang pertama sekali pasal penambahbaikan EIA inilah. Pertama sekali kita kena faham EIA itu apa. EIA bukan berfungsi untuk eliminate the impact. EIA adalah majoritinya dan fungsinya adalah untuk mitigate the impact ataupun mengurangkan impact. Jadi bila makna dia mitigate the impact, macam mana kalau katakan kesan 3.2 juta tan metrik tan carbon footprint tadi kurangkan. Dia hanya kurangkannya. Tapi kesan itu dah besar. Tiba-tiba lepas tu dia nak buat laluan berjalan kaki untuk orang naik basikal lepas tu claim ini adalah green city. Tak padan nak banding benda tu. Satu, okey. Seterusnya, kalau siapa baca dalam kelulusan yang sebelum ni, dalam kelulusan sebelum ni memang jelas Jabatan Alam Sekitar dia sebut penambakan ini adalah menyebabkan kehilangan kekal kawasan yang untuk nelayan tu, fishing ground tu akan kehilangan kekal. Dia tak boleh irreversible. Dia memang tak boleh patah balik. Dia hanya boleh mitigate saja. Maksudnya kalau sampai tahap
sampai EIA yang latest ni pun dia minta buat study untuk prawn migration. Maksudnya kawasan tu memang udang yang segar semua kat tepi tu. Sebab udang ni dia tak duduk kat laut dalam, dia duduk kawasan teluk itu. Udang yang besar-besar yang mahal ni, yang memang sedap ni, dia duduk di kawasan tu. Yang menyebabkan dalam EIA dia kata kita kena buat study macam mana nak migratekan udang tersebut. Agak-agak bila dah tambun tu, udang boleh hidup lagi ke tak? Confirm hilang dah. Jadi dia kata kalau disebut tadi soal nak improve, cara mananya nak improve-nya, nak pindahkan, kononnya nak pindahkan udang tu di tempat lain. Tapi adakah berlaku dengan cepat? Adakah tempat tu strategik berbanding tempat yang ada? Sebab kawasan tu kawasan teluk. Saya pernah tulis satu artikel 2019 kot, saya terjemah dalam English pun saya masuk. Saya kata kalau dah rasa nak buat juga, buatlah tengah laut sikit, tak ada siapa nak kacau. Awak tempat yang subur untuk layan ni, hampa nak pergi buat. Nak buat sangat, buat tengah laut, tak ada siapa nak kacau. Sebab apa yang tempat ni nak rebut? Kalau betul-betul nak improve betul-betul, janganlah write off, bukan trade off lagi, janganlah write off kawasan udang ni. Sebab kita tak boleh buat balik. Sebab hak ni bukan kita mampu buat, hak ni Tuhan buat. Batu, tambak laut, kita manusia mampu buat. Tapi kawasan yang penternakan udang je ni, bukan udang ni hidup secara ekologi begini, engineer mana boleh buat? Tak ada engineer boleh buat. Jadi apa makna kita nak cakap soal kita nak penambahbaikan, sedangkan kita kambuh kawasan udang segar yang nak hidup? Apa makna nak sebut benda tu? Kita musnahkan. Lepas tu tak apa, kita buat yang terumbu karang punya benda tu. Kita pelingkup benda yang elok, lepas tu kita buat benda yang buatan yang kecil-kecil. Apa makna benda tu? Sebab tu itu maksud dia mitigate. Dia bukannya ganti. Sebab tak mungkin manusia mampu ganti benda yang elok yang Tuhan buat dah. Jadi kalau improve pun tak mana je improve. So, kod lah dia kata okey, kami dapat eliminate terus 3.2 juta tan metrik carbon footprint. Tu tak cakap lagi pasal bila dia nak mula tambak laut, dia kena korek dasar tu dan dia kena buang di satu tempat. Korek dasar tu menyebabkan keruh dah. Bila dia buang di satu tempat tu pun, dalam laut ni dia ada arus. Arus tu over the time dia akan tolak pergi ke pantai. Lepas tu pantai kotor. Lepas tu gaduh. Pantai kotor Kadang kita pergi pantai kotor tu sebab kita kacau benda-benda gini. Tu satu benda. Tu tak cakap lagi pasal 189 juta metrik tan pasir nak ambil di kawasan perairan Perak dan di Penang juga. Bukan Penang saja yang terkesan. Sebab 4,500 hektar tu besar. Jadi agak-agak berapa banyak pasir nak ambil tu, nak timbun sampai jadi satu tanah. Sebab proses tu ambil masa 15 tahun untuk tambak saja. Belum top development. 15 tahun tu umur berapa dah? Ni kalau hak nelayan tu ada tu. Tak tahu lah, ada lagi ke? Pakai ada tak ada. Jadi benda tu memang high impact lah. Cuma balik kepada soalan yang kedua, dia sebut pasal untuk jangka masa panjang. Okey, jangka masa panjang, sebab tu kita dah sebut tadi tentang adakah terlalu naif kerajaan negeri yang ada ni dengan ada study center study dia yang kata dengan study tu yang kata majority sokong ke apa kan? tak ni kan state government ada Penang Institute. Jadi geng-geng pandai lah tu ada kat situ. Takkanlah dia tak nampak tentang idea local wisdom yang kita sebut tadi. Kan dengan idea madani yang falsafah madani tinggi, takkanlah geng-geng madani sampai tahap ni je pemikiran, nak ikut je benda-benda hak batu biasa ni. Kan dalam kepala tak fikir macam mana nak empower the local wisdom, macam mana nak
buat ekonomi yang berasaskan kreativiti melalui services, melalui ekopelancongan, melalui berasaskan warisan. Sebab benda tu dia takkan bagi impact yang besar macam ni. Bahkan mungkin dia takkan ada impact lah. Jadi tak perlu nak cakap lah pasal improve tak improve ni. Dia memang boleh improve, tapi benda tu tak drastik. Dia takkan mengundang banyak masalah-masalah lain. Sebab yang ni kalau Dek Sokol kata macam reskilling semua kan, okey, kena faham package selain tambak di PSR ni, dia nak buat asrama warga asing nak masuk lebih kurang 40,000 orang di kawasan tersebut. Okey, penduduk di situ pun tak sampai 40,000 orang, dalam 14,000 je. Jadi faham di kawasan Teluk Kumbang. Ya, Teluk Kumbang. Okey, agak-agak lah berapa banyak polis nak kena tambah tuan-tuan? Macam mana impact sosial bila dah buat cost benefit belum dengan kesan-kesan ni? Dah quantify kos-kos yang kita nak tanggung disebabkan mungkin akan ada konflik sosial disebabkan isu tu. Dalam IAA tak ada sebut kan, sebab IAA tak cover benda ni. IAA tak cover benda ni. Sebab tu kita kena nampak secara holistik. Sebab tu bila orang kata, oh, kita dah ada EIA, seolah kita dah improve EIA, seolah-olah dia hanya nampak dengan EIA ni boleh selesai semua masalah. Bukan macam tu. EIA ni tu hanya untuk tambak laut di situ, Environmental Impact Assessment. Sebab untuk ambil pasir dia perlu EIA yang berbeza. 180 juta metrik tan tu ambil kat utara kat Perak, kat Segari semua tu, Kawasan Penyu. iya, dia perlu EIA yang beza. Bila kita NGO ke siapa yang respon, yang tak setuju dengan projek ni, kita melihat secara holistik. Kita tak nampak bila kita cakap okey, ini kesan ni, ini kesan ni. Bila orang jawab kat kita, EIA dah improve, kita apa benda? Memanglah EIA dah improve, tapi improve pun hanya mitigation. Dia hanya kurangkan kesan, tapi tak kurang terlalu mana pun. Sebab kalau nak bincang panjang lagi. EIA tu hanya cover sebahagian kecil. Dia tak bincang pasal yang kita sebut tadi, kesan daripada migrasi, datangnya pekerja-pekerja asing semua tu. Macam mana nak handle benda tu? Berapa banyak polis nak tambah? Nak tambah polis tu, government dah ada duit ke nak tambah staff polis baru, duit banyak. Kalau datang banyak tu, datang penyakit baru, oi, KKM banyak duit dah, duty excise dah kutip banyak dah kah? Nak cover that cost. Oh, dengan kutip duty excise tu boleh selesai kot, ramai lagi ni. Nampak tak? Dia ada kos-kos lain yang dia tak kuantifikan sekali secara holistik. Sebab kalau dia kuantifikan sekali, nampak lagi banyak benda buruk. Yalah. Tapi bila kita kritik benda ni, kita nampak, kita lihat menyeluruh. Sebab kita tengok IAA ni pun dah banyak lah kekurangannya dah. Kalau kritik pasal IAA ni pun, sebab IAA hanya mitigate. Tu kalau kita sebut benda-benda lain lagi, tu tak sebut kawasan tu 4,500 ekar. Dijangkakan kata yang akan hidup di situ adalah dijangkakan dalam projection dia lah, atas kertas dia 300,000 orang akan masuk situ. Soalan yang kita nak tanya, berapa fatality rate orang Pulau Pinang? Less than national. National 1.5 ke 1.3. Penang 1.1 kata dia silap. Okey, bila fatality rate kadar beranak tak ramai, bawah, macam mana nak penuh orang kawasan tu dengan 300,000? Yang kedua adalah migrasi. Okey, migrasi. Siapa nak duduk kat situ? Okey, tambah dah 40,000 tadi. Ada kurang lagi 260,000. Siapa lagi? Takkanlah aset-aset mahal kat situ nak bagi kat pekerja asing ni. Siapa mampu beli? Agak-agak farmasis gaji level berapa? Boleh beli kan? Affordable housing kat Penang pun tak mampu beli lagi lah. Jangan cerita pasal tambak tak siap kita. Kita cerita ada sedia ada ni. Nak beli rumah tu pun tak ni lagi.
di tanah yang sedia ada di pulau pun tak ramai orang mampu beli. Kawasan tu tanah tak ada lagi, hang tambun. Hang nak buat hisap takkan nak buat rumah nelayan kat situ. Rugilah orang bisnes. Jadi kat situ kita boleh nampak. Sebab tu saya kata tadi, dia akan bermasalah perubahan demografi. Perubahan demografi ini dia akan bawa kepada isu sosiopolitik. Perubahan konstituensi. Maksudnya perwakilan tu akan mungkin akan berubah lah. Mungkin sekarang ni masih relevan lah Parti Amanah dan PKR bertanding di situ. 15 tahun lagi rasanya tak sesuai dah kot. Ada orang yang lebih sesuai lah. Itu tengok di sudut politik lah. Kalau nak fikir lebih sikit lah. Malah ulah lagi orang kata politik kan pula. Tapi kita tak main politik kepartian, tapi kita sebut macam mana kita perwakilan konstituensi kita adalah masih berdasarkan race base. Kita di Malaysia memang macam tu. Kadang orang duk rasa dia macam duk Europe dah. Padahal yang duk sokol dia kata, oi, kita tak boleh resis lah apa. Lah kali parti dia tanding pun di kawasan yang berasaskan bangsa dia banyak. Tapi kat depan dia kata, oi, jangan resis. Tapi dia sendiri menyusun pemilihan perwakilan based on race juga. Oh, yang tu tak race ke? Tu racist kat tu. Tapi yang orang lain racist lah. Yang aku buat tak apa. Itu banyak perangai orang. Dia suka nampak yang orang, tapi yang dia buat tak apa. Dia je nak orang kata halal luna wahara muka. Tak kira parti mana, tapi memang itu orang panggil apa, macam nature kebanyakan orang perangai tu. Dia nampak tang orang, tang dia buat tak apa. Jadi kat situ pun tengok di sudut demografi, tengok di sudut. Sebab tu balik kepada soalan tadi pasal untuk maju ke depan. Sebab tu kalau nak cakap pasal ekonomi dalam keadaan sekarang dah ada idea untuk degrowth dah. Sebab bila kita grow sangat, yang menyebabkan kita tak boleh cope. Sebab tu kita kena buat ekonomi yang bersifat kreatif. Sebab tu dekat Europe dia bersifat kreatif, dekat dunia barat pun dia dah ke depan. Dia tak kalut dah macam kita. Kita je yang duk kalut banyak flyover kat sana, public transport. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan dia upgrade public transport, dia dapat kurangkan kereta. Bila kurangkan kereta, dia boleh rendahkan carbon footprint. Dia baca kat situ. Okey, mudah lagi. Di Europe, orang yang student, orang yang baru grad, dia tak perlukan kereta. Sebab apa tak perlu kereta? Public transport dah okey. Bila dia tak perlu beli kereta, dia dapat tingkatkan disposable income dia. Maksudnya yalah. Sebab tu dia pun boleh survive. Kita ni tak beli kereta, tak boleh hidup. Kena ada kereta. Sebab apa? Sebab government kita buat duit dengan kereta. Zaman sebelum ni lah. Tu pun nak buat third national car semua kan. Kita kritik sikit lah. Okay, tak apalah. Ingatkan dia seorang macam tu. Rupanya ramai lagi orang fikir macam tu. Sebab apa? Nak selesai, nak buat Penang Transport Master Plan pun nak tambah banyak lagi flyover. Dia tak ada idea pun nak kurangkan kereta. Idea dia gini. Dia kata, okey, nak selesaikan masalah sesak ni, kita kena tambah lagi jalan. Bila tambah jalan, selesailah masalah. Logiknya begitu. Tapi tidak. Maksudnya, bila kita supply, demand akan datang. Sebab saya ingat, saya pernah 3 tahun lebih lah saya tinggal di France. Mula-mula heran, apalah bodoh French ni. Masuk bandar je, pergi kecil-kecil jalan. Jam lah. Kita masa mula-mula masuk, kita fikir, mula tinggal sana, kita fikir logik gitu. Mula-mula kita fikir, rupanya tak. Rupanya dia sebenarnya nak educate kita balik. Sengaja dia kecilkan supaya hang jangan masuk kereta. Hang masuk kereta lambakan, hang mampu hang akan jam. Jadi dia sengaja kecilkan jalan kereta dalam bandar. Dia ada juga ring road dia, tapi yang main je.
kat dalam mana dia sengaja kecilkan. Dia memayahkan orang bawa kereta, tapi dia upgrade public transport, menggalakkan orang berjalan banyak. Jadi itu adalah idea-idea yang mungkin kita nampak madani lah dalam dunia barat yang dah berubah. Tapi dia pun tak sebut lah Madani. Dia civilized. Tapi kita ni yang so-called kita claim madani, kita pula masih tak madani mana. Sebab kita masih nak berkembang maju, kita kena buat segala hutan batu lagi banyak, flyover lagi banyak, ini lagi banyak. Kita tak fikir untuk ni. Sebab apa? Kena faham dalam konteks Malaysia ni, our economy driven by ni jugalah benda apa tu sektor yang berkaitan dengan construction semua jugalah. Sebab apa? Kita banyak player-player yang buat construction ni, yang buat flyover, yang buat bangunan. Jadi depa ni tag team dengan orang politik juga. Jadi bila jadi kat situ bila hang buat bangunan banyak, okey, hang bagi ekonomi gini sekian-sekian, ya, betul. For short term, ya. Tapi lah sekali kita start, jam tak habis-habis. Okey, lagi tambah flyover, last sekali jam juga. Sebab tu, kita yang kritik awal, kita kena ubah paradigma. Jangan galakkan, jangan supply lagi benda tu. Kita kena menggalakkan orang ubah benda tu. Tapi idea ni adalah idea yang orang panggil dilihat asing lah, walaupun sebenarnya idea ni madani. Tapi orang yang sebut pasal madani ni tak terfikir benda ni. Kita agak heran lah. Lepas tu dia kata ini kena ni. Benda tu yang sebenarnya kita kena tengok. Padahal benda tu dah ramai orang feedback. Tapi bila berada di tampuk pemerintahan, dia pun lambat benda-benda gini. Kok lah cepat kan, dia lambat juga benda ni. Last sekali bila nak buat mengenai kita, ini untuk ekonomi, kita akan tanya banyak benda. Kalau dah jadi demografi aset di situ yang tinggi, last sekali siapa yang akan menikmati pembangunan di situ, kemajuan di situ? Dia ada dua benda. Satu, orang yang kaya sungguh yang mampu beli aset. Yang kedua, bangsa yang orang panggil yang bukan kata macai, tak boleh macai, bangsa yang kuli sungguh, yang sanggup terima saja apa kerja, walaupun kerja gad ke apa, tapi dia punya taraf hidup dia tu memang hanya jadi alat terhadap industri. Sebab kan ada orang ketik, memilih kerja lah, kita dah ni ada kerja. Yalah, hang takkan nak suruh nelayan-nelayan ni jadi gad. Berapa orang je pos-pos gad tu. Kalau hang bagi gaji sekian-sekian, warga asing duduk sini, mereka bukannya duduk pergi berjimba. Mereka tak ada lah sangat anak bini apa semua. Mereka boleh hidup dengan tu. Mereka main, pergi kerja, balik kerja. Lepas 20 tahun, balik jadi jutawan. Kita, takkan kita nak kerja macam tu di tanah kita sendiri. Kita ada masa kita nak kena balance kan kita punya life juga. Jadi bila orang secara naturenya orang tempatan dia nak life balance, tapi pembangunan pula offer benda yang life tak balance, lepas tu nak marah. Memilihlah orang tempatan ni. Tak, betul, memang mungkin akan ada seorang dua yang terlalu memilih. Tapi jangan terlalu anggap macam orang tempatan ni sampai offer 1,000 pun ambil lah, janji kerja. Tapi nak makan apa benda-benda gitu. Sebab acuan pembangunan tu sendiri pun dia menjemput benda-benda gitu. Jurang kaya miskin tu berlaku. Kesenjangan lah. Ya. Kalau dia buat pembangunan yang local wisdom tadi, maksudnya apa? Nelayan boleh maintain jadi nelayan, tapi servis yang orang dapat servis pada nelayan tu harga premium. Buat eko pelancongan, sekali satu trip 200. Saya rasa kita bayar, ambil experience untuk tangkap udang. Bayar apa? Ingat pergi tempat lain senang boleh dapat benda tu. Jadi benda-benda tu kita tak fikir je pun, dan kita tak nak apply. Sebab apa tak nak apply? Sebab benda tu dapat kat nelayan, tak dapat kat kroni kita.
Lah ni sebab hak pemerintah tu dia nak bagi win-win. Aku dapat ubah angka GDP yang lebih cepat. Sebab bila buat bangunan tu dia investment masuk cepat. Tapi kita kena faham investment tu adalah backed by debt. Hutang, riba semua tu. Cakap riba semua tu. Tapi dia ada masalah-masalah lain, malah nak hurai lah. Memang investment cepat, tapi dia main masalah lain. Masalah yang disebutkan tadi lah. Masalah hak orang asal hilang. Yang untung siapa? Kapitalis dapat duit. Dia JV dengan orang pemerintah yang ni win-win lah. Dari sudut GDP nampak cantik, tapi kenapa kemiskinan masih ada? Kenapa kesenjangan masih ada? Jadi kat situ pun nampak. Kadang kita macam, oh kita nak under index happiness, nak tiru Butan, sembang je lah. Lah kali bila buat projek, oh EIA dah lepas ni, habis tang EIA tu je lah. Habis tang EIA tu lah. Dia kata EIA dah upgrade dah ni. Oi, setakat tu je kan mampu fikir. Ingat. Jadi adakah kita ada ingat power dah tu? Jadi sebab tu benda tu sebenarnya kita kena apa, bila sebab kami pun bila dah kita involve kan, kita mula start analitik. Sebab bila orang bincang pasal hak rakyat, hak masyarakat, kita fikir macam mana yang menyebabkan hak masyarakat lebih terbela. Jadi kita fikir tu yang datang idea local wisdom semua tu. Bagaimana di Europe ke mana ke, di barat ke apa, dia dah mula ubah. Macam tu, macam contoh kalau kita pergi Venice ke apa sekarang ni pun, dia dah limitkan dah. Even pelancongan pun dia dah limitkan dah. Sebab dia nak the quality of life, the premium of kalau yang pergi. Sebab dia nak balancekan balik benda tu lah. Sebab dia nak jaga orang tempatan dia. Kalau tidak, apa yang jadi, aset-aset yang ada pemilikan semua adalah orang-orang yang ada duit je lah. Lebih kurang macam tu lah dia cerita yang kita boleh nak tengok juga. Sebenarnya kita kena melihat secara yang lebih luas. Jangan hanya nampak satu benda, kita kena nampak benda yang lebih luas lah. Maksudnya kalau nak buat ekonomi bukan hanya ikut style tu saja. Dah kita tahu dah masalah benda tu lah kali menambah jurang pun. Kita tahu benda tu, tapi bila buat bangunan kita duk pakai model tu juga. Kita proceed juga. Sebab apa? Yang cadang tu kawan aku. Yang cadang tu member aku. Yang buat bangunan tu aku punya kartel. Tapi kalau lawan aku, tak betul. Tak kata kat mana-mana pun, tapi benda tu adalah benda yang selalu kita nampak. Jadi dia akan macam tu. Kalau kawan dia okey. Tak boleh sebab kita bila cakap soal prinsip, kita cuba untuk pertahankan prinsip tu. Macam itulah. Yang saya rasa kupasan daripada Abang Z tu sedikit sebenarnya dah menjawab isu persoalan yang kita nak timbulkan, terutamanya kesan kepada nelayan, kesan kepada alam sekitar dan sebagainya. Saya dalam perbincangan tadi kita dah menyentuh tentang kawasan, especially kawasan-kawasan yang nak ditambah tu adalah kawasan lubuk kepada kehidupan marine lah, especially untuk ekosistem yang nelayan. Saya sebagai seorang anak nelayan, arwah ayah saya seorang nelayan pukat udang. So kita faham pukat udang ni nelayan dia, orang kata bukan nak kata dia nelayan miskin, bukan miskin, tapi dia ada kategori nelayan pukat hantu, nelayan pukat bawal. Kita tahu nelayan pukat udang ni mungkin dia level dia sedikit ni lah, mungkin dengan kita tahu enjin pun dia pakai enjin biasa. Kalau macam pukat hantu ni orang kata mewah sikit lah dia punya ni. So kita agak kita faham situasi semasa nelayan tu, kita duduk dalam keadaan family kita tengok kawan-kawan ayah kita tu, dan bila terjadinya poin yang kata nak buat dekat kawasan lubuk udang tu, saya rasa itu agak memberi kesan yang sangat besar. Kita agak terkesan lah, even walaupun saya arwah ayah tak ada, tapi kita faham perjuangan nelayan ni yang especially sumber kepada kehidupan periuk nasi lah. Satu benda yang menarik untuk tengok adalah bagaimana kita nak menjamin keadilan kepada orang yang mungkin kita nampak dia punya level dia rendah, tapi dia dapat satu benda yang kualiti. Kalau kita kekalkan, maksudnya bila ada nelayan pantai ni sebenarnya dengan dia pergi di hanya pesisir pantai saja, dia dapat udang yang sangat berkualiti dan dia boleh jual dengan harga yang murah dan mampu dibeli oleh orang-orang biasa. Kalau benda tu dah di kampus nanti,
agak-agak harga akan berubah. Jadi maksudnya udang tu adalah bukannya untuk orang biasa lagi. Dia untuk orang yang lebih untuk elit. Yang kedua, kalau dia start tambun semua tu, bila dia musnahkan nelayan pantai, dia ada dua cerita ni, nelayan pantai dengan nelayan laut dalam, dia ada kasta berbeza. Dia ada perbezaan ni, dia ada kapitalis, dia akan favor dengan yang ni. Dia memang tak suka nelayan pantai ni. Macam bawa lori dengan trailer. Jadi nelayan yang pantai ni sebenarnya dia dapat bagi satu the quality of life dengan harga yang rendah. Dia menjamin, maksudnya dia dia akan, maksudnya dia boleh bagi juga satu benda yang baik walaupun dengan harga rendah lah kepada orang sekeliling lah. Tapi kalau dah musnah sini, kalau nelayan lagi satu, bila nelayan pantai ni bila dia dekat, kalau ikan ke apa, dia tak kena berubat. Kalau yang jenis laut dalam, pi 3 hari, agak-agak nak tahan kan, dia kena berubat. Lepas tu kita makan. Lepas tu kita gaduh lah, kenapa dulu orang dulu tak sakit, tak ada kanser lah, tak ada apa lah. Sebab beza. Orang dulu dengan nelayan pantai pun dia tak ada masalah apa semua. Kita boleh makan udang yang 2-3 jam lepas duk berenang lagi. Sebab dekat. Kadang naik atas tu melompat lagi. Ya. Sekarang ni kan dia kata dengan tambak ni dia akan menyediakan ruang laluan untuk nelayan pergi cari ikan. Maknanya apa? Hampa kena pergi jauh sikit lah. Okey, bila pergi jauh, agak-agak kos minyak bertambah ke tak? Tambah. Bila lagi jauh, lagi laut dalam, udang mudah dapat ke tak? Ikan belum tentu ada. Kos naik. Perasan tak? Apa yang dibuat ni secara halus akan membunuh nelayan pantai secara halus. Tahu-tahu, oh ni lah tak boleh survive lah, ni. Oh nak kena minta bantuan kerajaan lagi lah. Hampa yang merosakkan kemampuan kemandirian nelayan tu. Lepas tu bila nelayan tak boleh mandiri, hampa duk salah. Itulah sebab apa malah. Doa harap kerajaan. Hampa pelingkuk dia. Hampa pelingkuk dulu. Lepas tu hampa nak main jadi hero. Nampak? Dia punya skrip sama. Dia punya ni. Lepas tu dia claim dia lah hero. Akulah sentiasa bagi. Sebab sebelum tu pernah duk kritik. Oh zaman yang sebelum ni memang kita sengaja, kerajaan yang lama-lama sebelum katanya lah, sengaja biar bagi ramai orang susah supaya dia boleh bagi sebelum berharian. Habis halau pun model tu juga. Tu dia balik kepada poin tadi. Tang kata kat orang, hak aku buat tak apa. Nampak tak perangai orang macam tu? Dia begitulah berulangnya dia sikap-sikap orang tu. Okay. Saya kira sebenarnya ada satu lagi soalan daripada Abang MJ, tapi kita tak tahu tempat kita dapat dia sampai korang sebelah. Betul. Okay, last aku soalan terakhir lah. Ni dia kata kira-kira 17% daripada keseluruhan tanah di negara Netherlands adalah dari tanah yang telah ditambak sejak ratusan tahun dahulu. Adakah boleh kita ambil model tambakan tanah seperti di Belanda untuk kita buat di Penang? 17% dari keseluruhan tanah di negara Belanda adalah dari tanah yang telah ditambak sejak ratusan tahun lah. So dia kata, adakah soalan dia model yang sama nak implement dekat Penang tu sesuai atau tidak? So kena tengok konteks juga demografi. Ya, sebab ya. Nak komen pasal Netherlands nak kena tengok detail. Sebab boleh kalau nak goreng, malah lah nak jadi orang tukang goreng saja-saja ni. Cuma saya boleh cakap benda yang duk ada di tempat kita. Ya. Berdasarkan data-data yang kita ada. Kesan yang kita sebut tadi. Kan? Kalau nak cakap pasal Netherlands, kita compare lah dengan situasi yang sama. Adakah kita boleh compare? Kena tengok data lah. Malah nak goreng lah sebenarnya. Tapi kalau kita dah dapat input bahawa kat tempat kita tu tak sesuai nak buat, dia akan bawa kesan apa? Masalah-masalah lain, perubahan demografi, sosiopolitik. Banyak masalah. Masalah jurang, kaya miskin, bahawa semua tu akan datang.
tiba-tiba kita ambil model hal lain yang kontak tak sama, tak selesai. Ingat tak sebelum ni sikit-sikit pasal pendidikan orang cakap Switzerland, apa dia, apa namanya, Finland. Finland, Skandinavia punya tu kan, apa tu, Sweden. Nak cakap itu kan. Adalah 2-3 orang menulis, blogger yang kita ingat. Antara yang kita duk ingat selalu siapa? Ustaz Asrizal lah. Ustaz Asrizal. Dia punya khaul qadim dia macam mana? Ramai pun orang pun follow lah. Lepas tu lah sekali perasan nak khaul jadi dia apa dia? Tak sesuai. Kontak tak sama, masyarakat tak sama, ni tak sama. Jadi nak jawab yang pasal Netherlands tu, tengok dulu detail dia. Sebab cuma sebelum nak cakap lebih-lebih, data yang dah terhidang di tempat kita adalah sekian-sekian dah ada. Jadi dah boleh bagi jawapan dah sebenarnya kan. Tapi kalau nak buat kajian lebih, silakan lah. Cuma saya tak boleh nak jawab terus lah. Kalau jawab lagi bagi jawapan politik pula. Kita tak maulah buat perangai macam tu. Kita buat ni berdasarkan apa yang kita hadap lah. Cuma kadang satu benda yang saya rasa nak respon sikit lah. Selalu orang duk sebut pasal tambak ni macam tak bagi kesan apa, bagi peluang pekerjaan semua. Cuma kita nak tanya satu soalan. Tambak yang tengah berlaku sekarang dekat Geni Drive, dia ada STP 1 dan STP 2. STP 2 dia letak nama The Andaman. The Andaman. Dia biasalah tu, dia nak create, bagi hype sikit supaya investor masuk. Dia letaklah nama yang apa, Eurocentric, yang nampak gah sikit lah kan, baru ni kan. Jadi bila letak itu, kan orang cakap soal PSR ni untuk bagi peluang kerjaan, kita nak tanya hak projek yang ada tu, berapa banyak nelayan dapat kerja tu? Saya difahamkan masih lagi tak boleh nak pergi ni, sebahagian ni tak boleh nak turun lagi. Nelayan tetap jadi nelayan, tak dapat kerja apa pun tentu. Mereka tak boleh jadi manager pun untuk kapal korek tu. Kok lah, sebab kan nak komposit nelayan tanya tokong kan, bagi setiap tekong ni hang jadi manager. Tapi kalau nak bagi, tak bagi manager. Tapi kita tahu kat situ nelayan tak kerja di situ pun. Nelayan tak boleh kerja di situ. Siapa kerja di situ? Maksudnya yang dikatakan peluang ekonomi tu untuk siapa sebenarnya? Contoh yang dok ada dah. Yang PSR ni tak berlaku lagi. Tapi kita tengok yang dok ada tu pun dah pattern tu. Macam mana mereka nak sembang kata, hoi, yang dok ada ke depan ni akan menjamin pekerjaan. Hoi, goreng atas kertas. Benda yang jadi pun menunjukkan sebaliknya. Agak-agak yang ke depan tu, dengan apa parameter yang kita sebut tadi, tak jadi macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal masalah yang berlaku sekarang, impact alam sekitar. Kalau siapa duk pergi Batu Feringgi, perasan tak, tanya tokong ke apa, perasan tak berlaku hakisan pantai lah ni? Perasan tak? Jangan pergi lah. Siapa pergi memang nampak lah ni tengah teruk hakisan pantai. Sebab apa? Kalau kita check balik, ada dah satu paper orang tulis pun, bila kita buat tambakan laut, dia akan mengubahkan hidrologi. Wave ombak berbeza. Bila wave tu berbeza, dia membawa kepada masalah-masalah ni hakisan pantai. Jadi sengah berlaku lah ni. Okey, kononnya pada waktu tu duk buat EIA juga untuk projek tu, dengan segala mitigation semua kan. Lah ni pemaju EO tu, EO apa nama tu, lupa nama. Dia tanggung kos lah hakisan pantai kat belah Batu Feringgi semua tu. Dia tak tanggung. Hak sedap nak duduk kat tambak tu siapa dia? Orang lain. Yang nak tanggung kos hakisan pantai tu siapa dia? Agensi JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Ada yang bahagian apa, laut apa semua tu lah, yang bahagian pantai. Okey, JPS ni bawah siapa? Federal punya agensi juga. Duit ambil mana? Federal punya duit. Duit taxpayer, siapa bayar tax? Kita. Yang sedap tambak, duduk dekat tambak tu siapa? Nampak tak? Dia bukan hanya masalah nelayan saja. Yang rawit habis. Indirectly rawit habis. Poket kita juga akan bagi kesan nanti.
Cuma sama ada kita analitik ataupun tak. Kalau kita hanya lurus sahaja, nampak oi mitigation ni boleh selesai semua masalah, kita tak sedar lah. Tapi kalau kita tengok kes-kes yang berlaku, mitigation dekat EO tu, dekat The Andaman, dekat Geni Drive tu, dia tak tanggung kos kat situ. Yang syok siapa duduk dalam situ, yang dapat aset siapa itu, peluang pekerjaan kat situ dapat bukan nelayan pun. Nelayan kawasan itu hasil kurang, lah kali mereka pindah kat kawasan selatan untuk cari udang, mereka lari pada situ. Sebab kawasan tu once dah gazette untuk private, nelayan nak masuk pun tak boleh, kena halau. Tak boleh masuk. Habis tu nak sembang pasal nak bagi Peluang. boleh sembang lah, malah nak sebut dah. Tapi itulah, sedar tak sedar dia pembangunan yang dibuat, kalau itulah acuan dia, dia adalah melucut hak orang asal. Dia akan memberi ekonomi yang cepat, duit yang cepat untuk sebahagian orang, the big boy. Yang kat bawah, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dalam. Kalau betul-betul Madani faham Hayati betul. Acuan ni yang ada, acuan memang tak membela pun orang tempatan, tak membela pun orang asal. Yang membela siapa? Orang big guy lah, big guy yang ada kepentingan bersama lah terhadap benda-benda gini. Jadi itulah yang saya tambah sikit. Dan saya rasa itu dah cukup untuk kesimpulan perbincangan kita lah. Saya rasa aspek yang kita lihat pada malam ni bukan kata dari sudut aspek alam sekitar semata-mata. Dia melihat menjangkaui daripada aspek masa akan datang, impact pada sosial, macam Nazir cakap, sosial, demografi dan sebagainya. So secara saya mungkin kita boleh simpulkan sikit lah kot. Dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Abang Zik atas perkongsian bagi sesi Ingat Kia tadi Kia simpulkan, boleh simpul lagi? Boleh simpul lagi? Ada benda last. Ada poin lagi? Okey, saya serahkan kepada Abang Zik. Coba sikit. Satu benda saya nak sebut lah, bukan pasal PSR sajalah, pasal sikap kita, masyarakat yang ada sekarang. Kita ni nak jadi masyarakat yang bagaimana? Saya ada masyarakat kita ini yang betul-betul madani ataupun tidak. Kalau betul-betul masyarakat yang madani, dia tak melihat demokrasi yang ada tu 5 tahun sekali. Demokrasi yang ada sebenarnya bukan 5 tahun sekali. Jangan kita fikir kita dah lantik orang tu jadi ni, lepas tu kita lepas semua benda. No. Itu bukan benda yang menjamin keadilan. Dalam ruang demokrasi sistem yang kita ada ruang-ruang, contoh untuk feedback dalam EIA. Feedback dalam dalam contohnya terhadap rancangan struktur negeri, rancangan tempatan. Itu adalah ada lagi ruang-ruang demokrasi yang boleh kita manfaatkan untuk perbetulkan apa yang tak kena, yang mungkin pemerintah buat. Sedar tak sedar, dalam keadaan kita duk kutuk nelayan miskin lah semua tu, hebat pun nelayan, dia boleh cabar kelulusan EIA untuk mempertahankan hak dia menggunakan ruang undang-undang ada dalam EIA. Kita ni yang sembang kemah, aku farmasi, aku doktor, aku engineer, tak tahu pun kata dalam akta ni ada ruang untuk kita mempertahankan hak kita dalam akta yang ada. Ini akta ni saja, akta kualiti alam sekeliling saja. Ada juga kalau akta berkaitan dengan Kementerian Kesihatan semua, ada juga akta yang kita boleh challenge. Yang kita boleh challenge supaya menjamin keadilan untuk kita. Jadi kita kena ubahlah minda kita ni. Maksudnya jadi rakyat yang betul-betul madani, yang betul-betul lah. Jangan madani yang jenis ikut telunjuk apa yang pemimpin kat atas cakap gitu, hangguk je semua. Kita kena jadi madani yang sebenar. Madani yang sebenar adalah kita jadi orang yang betul-betul engage dengan benda ni. Kita kalau nampak benda tak betul, prinsip dah ada, kita kena perbetulkan benda yang tak betul tu. Maksudnya kadang ruang dah ada, ruang 5 tahun sekali kita dah gunakan. Dalam 5 tahun sekali jangan serah terus dengan macam tu. Kita ada ruang-ruang lain untuk kita feedback dalam peruntukan perundangan yang ada lah. Cuma masih akan ada cabaran juga, sebab sebahagian orang yang mungkin ada knowledge sikit, dia akan tahulah. Cuma kadang cabarannya economic struggle.
Sebab kita nak hidup pun tak dan. Nak buka buku akta pun tak dan. Jadi benda tu pun kita bersangka baik jugalah, kadang orang tak buka pun. Tapi over the time kena ada kesedaran untuk sekurang-kurangnya apa-apa isu berlaku dalam kawasan kita, kita kena jadi orang yang bagi feedback. Kalau kita jangan harap orang di tempat lain nak bela tempat kita. Sebab orang Penang, kita jagalah ke orang Penang. Janganlah sebab saya orang Penang tiba tu awak tak tegak Kelantan sekali. Kata orang Kelantan lah tegak. Apa ramai orang pandai kat Kelantan tu, benda tak kena, tegaklah apa betul, gunalah ruang yang ada dalam akta ni ada, gunalah. Tak payahlah main binary politik begitu. Hang duk mana? Kalau orang Kelantan, apa betul kat Kelantan? Kalau orang Selangor, apa betul kat Selangor? Kalau orang Johor, apa betul kat Johor? Lepas tu bila kita feedback pasal Penang, dia duk cerita pasal ni. Awak tak tegak ni, Langkawi sekali, ni sekali. Kata apa? Habis hang buat apa? Kadang orang yang argue kita gitu, kita tanya, hang duk mana? Melaka. Ni okey. Penuh tambak kat Melaka tu. Hang buat apa? Depa duk joli pasiak macam ni, konsensus apa benda yang depa tak ni korek, depa korek semua. Hampa dapat apa? Tak buat apa pun. Duk komplain hak kita buat kat tempat kita. Jadi semua orang kena main peranan masing-masing lah. Tak payahlah duk kalut dengan binary politik tu. Kalau kalut dengan binary politik tu, habislah. Jenuh lah. Dia bila kita feedback sini, dia sebab tak boleh ni, kacau aku punya geng kat sini. Mata mampus lah ni tu. Hang jaga tempat hang. Kalau tempat tu kawan hang, politik hang minta, tak kena hang tolong berbetul dia dalam. Kalau lawan politik, hang genyeh dia. Standard itu ruang demokrasi, bantai je lah, tak ada masalah. Kita tak kata tak boleh pun. Ruang relax lah. Sebab itu ruang yang dibenarkan dalam demokrasi, dalam perlembagaan. Kita raikan je. Jangan tang orang kita nak buat, tang kita buat balik, kita riau. Tak boleh lah. Tak fair lah itu. Nampak sangat kita ni terlalu menunjukkan kita ni lemah sungguh lah. Yang orang panggil jenis dia pukul orang, dia yang riau. Jadi rasa tu saya kot yang boleh nak simpulkan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Zik. Saya rasa malam ni merupakan proses educate lah terutama dah untuk educate kita dan penonton. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang menonton siaran langsung kita agak konsisten lah, 8 ke 9 orang lah dari tadi yang tak putus mendengarkan sesi kupasan kita pada malam ni. Jadi kami sangat menghargai di atas segala feedback yang diberi, dan kita akan cuba untuk improve dan konsisten lah. Yang penting konsisten untuk adakan lagi sesi-sesi perbincangan seperti inilah. Dan kesimpulan berkaitan dengan projek PSR ni, ya, kita bukan melihat dalam satu dua aspek saja, tapi kita perlu melihat utamanya aspek yang lebih besar, impact yang lebih besar dalam tempoh masa akan datang. Mungkin bukan di generasi kita, generasi anak cucu kita lah. Yang utamanya macam Abang Zik kata, saya sangat tertarik kita sebagai orang masyarakat di sini. So itulah peranan kita untuk educate orang, educate especially untuk orang lokal kita, untuk ada kesedaran berkaitan dengan projek-projek yang sebeginilah yang akan memberi kesan yang besar kepada ini. Jadi saya rasa mungkin saya kata Pak Di ada apa-apa, tak ada apa lah. Jadi jam pun saya rasa menunjukkan pukul 11:04. Kita ambil masa lebih kurang jam lebih agak lah, hampir 2 jam. Jadi itu saja, kita tamatkan sesi siaran langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abang Zik. Jadi continue untuk follow kita punya page Book Surgeon di semua media platform yang kita ada, Instagram, Facebook, Twitter dan juga TikTok lah yang terbaru, yang terkini. Okay. Jadi sekian itu saja, Book Surgeon, Analyze, Scrutinize, Criticize. Terima kasih.